Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia, ahli panel dan para penonton yang saya hormati sekalian. Segala puji dari kudrat Allah Ta'ala dapatlah kita bersua pada hari ini untuk membincangkan tentang tajuk forum yang sangat hangat untuk dibahaskan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang cantik lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk forum kita pada hari ini yang mengisahkan tentang isu akhlak yang berlaku kepada masyarakat, iaitu tentang fashion dan aurat yang kerap berlaku di kalangan umat Islam. Secara umumnya, manusia memang perlu dan juga sibuk dalam hal memajukan diri dari segi fizikal terutama sekalinya termasuk juga dalam bidang sains dan teknologi. Perkara ini sangat memberi impak dan memberi kesan yang besar terhadap pemikiran mereka dalam gaya hidup mereka, agama mereka, budaya mereka dan juga tidak lebih juga kepada cara pemakaian. Jadi, sebab itu dunia fashion juga menerima tepias dalam cara kita berpakaian sebab konon-kononnya manusia ini berfikir cara kita berpakaian juga haruslah mengikut arus kemodenan zaman ini, iaitu mengikut trend yang kita sedang hadapi sekarang. Memang betul, umat Islam kita mesti majukan diri supaya tidak diperdekatkan oleh pihak lain, supaya tidak ketinggalan. Betul, tapi zaman sekarang ramai Muslim dan Muslimah juga sibuk mengejar arus kemodenan sehingga mereka terleka dan tertinggal. Mereka tertinggal apa yang patut mereka patuhi dalam syarak yang Allah telah tetapkan, iaitu menutup aurat dengan sempurna. Seperti yang telah tertera dalam Al-Quran Surah Al-Azhab ayat 59 yang membawa maksud, Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Demikian itu supaya mereka tidak mudah untuk dikenal kerana itu mereka tidak diganggu. Pada masa kini saya dapat lihat isu ini lebih berkait dengan kaum Hawa. Mereka sibuk memperagakan pakaian mereka. Mereka sibuk mengikut fashion atau trend. Setengah daripada mereka lebih mementingkan fashion daripada aurat. Mereka telah melanggar perintah Allah. Ada satu isu di mana sekali artis-artis Malaysia mengikut trend on-off. Mereka beranggap bahawa hak manusia untuk melakukan apa-apa sahaja di dunia ini, sedangkan kita hanya menumpang berteduh di bumi Allah sementara hidup. Ini telah menunjukkan yang mereka telah leka, sedangkan ada batasan yang perlu kita patuhi selagi masih menumpang di bumi Allah ini. Dari sini bukanlah saya untuk melarang kaum-kaum hawa, kaum-kaum wanita yang suka berfashion. Kerana Pak kata Ustazah Asma Harun, ciri-ciri bidadari di syurga nanti adalah hamba yang sangat pentingkan atau mengambil berat tentang penampilannya. Jadi apakah ciri-ciri yang boleh membuatkan kita menjadi bidadari syurga itu? Apa fashion yang sesuai? Jadi eloklah kita bincangkan tajuk ini dengan lebih mendalam. Kenallah dengan tajuk kita, iaitu tajuk fashion dan aurat. Baiklah, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum kita menelusuri tajuk kita dengan lebih mendalam, eloklah kalau kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi bergaya hari ini. Saya memperkenalkan ahli panel pertama kita, Saudari Fatin Nur Syafrinas. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih, saudari. Seterusnya, panel kita yang kedua ialah Saudari Arisa Alfira. Apa khabar? Khabar baik, moderator. Alhamdulillah. Akhir sekali, ahli panel kita yang ketiga, Siti Nur Aisyah. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik kepada moderator. Baiklah, usal salam perkenalan kita pada ketiga-tiga ahli panel kita kembali dalam tajuk forum kita iaitu tentang fashion dan aurat di kalangan umat Islam. Baiklah para penonton yang saya kasihi sekalian, apakah sebenarnya kaitan antara fashion dengan aurat ini? Apakah pengertian dan contoh-contoh fashion yang mengikut dan tidak mengikut syarak? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama. Bolehkah saudari menerangkan, menjelaskan tentang definisi dan contoh fashion dan aurat yang sering berlaku di kalangan umat Islam? Dipersilakan.
ahli panel kita yang pertama, Fatin Syafina. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari pengerusi Alisa yang peta dalam berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi, saya akan menerangkan serba sedikit tentang definisi fashion dan aurat. Okey, so merujuk Kamus Dewan dan Pustaka, fashion adalah gaya pakaian, kosmetik, tingkah laku serta yang menjadi kegemaran ramai. Dari sudut lain pula, berfashion menunjukkan atau cara seseorang berpakaian. Apabila sesuatu fashion itu dijadikan sebagai trend, sudah terang lagi generasi pada zaman akan datang akan mengikuti sesuai dengan peredaran pada masa itu. Hal ini kerana Islam menyuruh penganutnya untuk menutup segala keaiban agar maruah diri dapat dijaga dengan rapi dan ia menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi berdasarkan potongan ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman, perempuan-perempuan yang menyekat pandangan mereka daripada pemandangan yang haram dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher, bajunya dengan tudung kepada mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka ataupun anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki ataupun anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan ataupun perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Mengikut mazhab Syafi'i dan Hambali, keseluruhan badannya berdasarkan nas oleh Imam Ahmad telah berkata dan kesemua apa-apa pada wanita itu adalah aurat termasuk kuku. Secara logiknya, salah bagi seseorang hamba Allah untuk berpakaian yang ketat serta melihatkan tubuh badan mereka sendiri. Jika timbul fitnah ke atas wanita tersebut, ia mungkin kerana wajahnya yang terlalu cantik untuk dilihat dan mampu dijadikan sebagai fitnah ke atas dirinya juga. Jadi, mari kita terangkan kepada definisi aurat pula. Pada suatu ketika dahulu, kisah tentang Rasulullah SAW bersama Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Pada ketika itu, Sayyidatina Asma telah memakai pakaian yang nipis apabila berjumpa dengannya. Rasulullah pun telah bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seseorang perempuan apabila telah meningkat umur haid atau yang dinamakan sebagai balik tidak boleh lagi terlibat daripadanya kecuali ini dan ini," kata Rasulullah SAW sambil menunjukkan pada muka dan telapak tangannya. Jadi dengan ini aurat boleh didefinisikan dari segi bahasa iaitu ialah keaiban dan aurah dalam bahasa Arab. Dari segi syarak pula, bermaksud bahagian tubuh badan yang perlu ditutupi dan dilindungi daripada pandangan ajnabi iaitu yang bukan mahram. Dari sini ulama banyak mempunyai berbeza pendapat dan pandangan mengenai sejauh mana anggota badan yang perlu ditutup. Sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Islam, dengan bermulanya balik bagi lelaki dan perempuan, mereka berwajib untuk menunaikan segala hak dan tanggungjawab, antaranya ialah seperti menutup aurat dan menjauhi pergaulan bebas. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, "Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangnya dan bersyukur." Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 26.
Aurat adalah kehormatan diri bagi seseorang yang wajib dijaga dan dipelihara sepanjang masa, sepanjang hidup mereka. Jadi, aurat ini menjadi satu kewajipan bagi seorang umat Islam menutup auratnya dalam apa jua keadaan sekalipun. Jadi, itu sahaja daripada saya tentang definisi aurat dan definisi fashion. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan info yang padat yang disampaikan oleh panel pertama kita tentang definisi bagi setiap aurat dan juga fashion ini. Kita sedia maklum dari peringkat kanak-kanak seperti sekolah rendah dan remaja di sekolah menengah maupun di peringkat dewasa memiliki hawa nafsu mengikut trend yang ditunjukkan pada masa kini. Pengaruh fashion pada masa kini amat mencabar untuk masyarakat Islam di negara kita sendiri. Antaranya adalah pemakaian tudung mencetus satu fenomena tersendiri apabila ramai golongan kaum hawa mula menyedari kewajipan yang dituntut agama. Sedangkan itu turut tempias kepada cabang bisnes dan rekaan kreatif tudung. Bagaimanapun timbul persoalan terhadap pemakaiannya itu selepas ditransformasikan dengan pelbagai fashion sehingga hilang tujuan sebenar seperti yang disyariatkan Islam. Maka kita beralih kepada panel kedua iaitu Cik Alisa untuk mengulaskan topik ini lebih lanjut. Dipersilakan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Moderator kita iaitu Cik Alisa yang cantik dan bijak berkata-kata. Saya akan meneruskan penyampaian ilmu berkaitan pengaruh fashion yang membawa padah kepada masyarakat sekeliling kita. Setiap manusia diberi anugerah dengan kewarasan akal. Akal pula boleh digunakan untuk membezakan perkara yang baik atau yang buruk, yang perlu atau tidak. Setiap manusia sudah ditentukan dengan rezeki masing-masing. Namun, yang perlu kita bimbangkan adalah punca rezeki itu dan impak kepada kita. Berbisnes atau jual beli adalah fardu kifayah. Namun, individu yang berbisnes, pakaian khas buat umat Islam perlu meneliti semula ciri-ciri yang sewajarnya. Jika dilihat, lebih ramai individu yang bergelar influencer atau artis yang mula berjinak-jinak dalam pemakaian tudung, tidak kira di dalam ataupun di luar negara. Sebagai manusia, biasalah kita sering mendoakan yang terbaik agar penghijrahan tersebut berkekalan. Tapi sayangnya, ada juga yang memakai tudung hanya untuk mengikuti trend atau ingin kelihatan lebih cantik dan menarik. Mungkin kerana pengaruh ramai selebriti yang bertudung dan difikirkan sebagai satu fashion. Visualnya, selebriti tersebut lebih tampak cantik dan berseri. Perkara inilah yang lebih membuatkan mereka ingin mencuba dan menjadikan diri mereka sebagai bahan eksperimen sehingga meletak tepi bahawa yang memakai tudung dan berpakaian menutup aurat adalah kewajipan, bukannya dengan aspek keterampilan saja. Menutup aurat adalah wajib, tetapi kalau setakat bertudung berlengan panjang, hanya menutup kepala dan tidak mengambil berat isu jenis kain dan saiz, adakah perkara ini mengikut syariat Islam? Sesungguhnya, jika seseorang wanita itu berhasrat menjadi muslimah, syarat menutup aurat tidaklah begitu sukar kerana dalam pelaksanaan syariat Islam tidak ada perkara yang sukar. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghendaki kamu peroleh kemudahan dan Ia menghendaki kamu menanggung kesukaran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Atas sebab itu, dalam soal menutup aurat ini, Rasulullah SAW dengan tegas mengingatkan bahawa dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Salah satunya adalah satu golongan yang memegang cemeti seperti seekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan satu golongan lagi, wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan melentuk badan, juga kepalanya seperti bonggol yang tunduk.
Mereka yang masuk ke syurga tidak akan dapat mencium baunya, walaupun syurga itu dapat dicium dari jarak yang jauh. Oleh itu, sekadar bertudung semata-mata bukan kerana kesedaran atas tanggungjawab sebagai seorang muslimah masih belum mencukupi. Bertudung tapi melakukan banyak perkara dilarang Allah juga tidak bermakna. Lihatlah di sekeliling kita bagaimana sesetengah mereka berpakaian sedemikian tetapi tidak mencerminkan kepribadian muslimah sebenar. Hebat huraian yang disampaikan oleh panel kecil molek kita ini. Betul apa yang dikatakan, pemakaian tudung bukanlah hanya untuk menutup aurat, bahkan memiliki cara pemakaian yang sopan seperti memakai tudung sehingga menutup dada. Tujuannya adalah supaya tidak menimbulkan apa semua? Ya, tidak menimbulkan fitnah. Jika dah ada pengaruh tentang fashion ini kan, sudah semestinya ada kesan di sebalik amalan negatif yang dilakukan ini. Maka marilah kita beralih pandangan kepada sebelah kiri kita iaitu panel ketiga kita, Cik Aisyah. Apa pendapat awak tentang kesan jika anak-anak muda Islam atau makcik-makcik yang dah besar semua ni tidak menjaga pergaulan batas aurat dan berfashion yang tidak mengikut syarak Islam? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator kita yang comel molek, Cik Alisa yang sangat peramah dan bijak berkata-kata. Saya akan cuba untuk menjawab soalan beliau. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan semoga kita semua sama-sama menghayati ilmu pada hari ini dengan dilindungi rahmat Maha Pencipta. Atas persoalan yang ditanya tadi, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Itulah salah satu peribahasa yang saya pegang dekat hidup dekat alam semesta Allah ini bagi tidak tersasar jauh dari landasan Islam. Ini kerana kehidupan manusia pada zaman sekarang dengan pelbagai fashion, style yang menjadi ikutan ramai yang boleh membawa taksub kepada seseorang sehingga boleh membawa kepada fitnah. Peribahasa ini juga mengambil berat tentang adakah kita ni akan mematuhi hukum Allah dengan sebaiknya dalam menjaga pemakaian kita dekat dunia ni. Dan juga adakah kita tidak akan dihukum jikalau memandang remeh tentang isu aurat ni. So, itu adalah mindset kita sekarang. Maka, bicara hati pada hari ini, saya akan mengulas serba sedikit tentang keburukan fashion yang melampau yang menjadi ikutan para masyarakat sekarang. Kalau kita perhatikan sekarang, kesan utama fashion sememangnya menimbulkan pelbagai reaksi dan perhatian, terutamanya pada remaja. Dulu, kita banyak memperkenalkan budaya dengan pakaian tradisional seperti baju kurung, baju baju Melayu, congsam, sari dan sebagainya. Malah, kita dapat lihat pada sekarang ni, kita lebih kepada hidupan berfashion ala-ala negara barat seperti Korean stylist. Senario ini juga menjadi perhatian kita kepada para remaja hawa yang memakai pakaian yang mencolok mata dan tak menutup aurat. Sebagai contohnya adalah tube top, singlet ketat, skirt mini ataupun hot pants yang menjadi kegilaan masyarakat remaja kita. Kesan buruk berfashion ini dapat menjatuhkan maruah agama tentang personaliti yang ditunjukkan kerana agama lain akan memandang rendah disebabkan pemakaian yang tidak sesuai. Maafkan saya. Okay. Hadis riwayat Abu Daud pernah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, para wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya dia telanjang, iaitu lenggang lenggok, kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk syurga dan tiada mencium semerbak harumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, kesan daripada pemakaian melampau adalah akan dimasukkan ke dalam neraka Allah sama ada cepat atau lambat. Hal ini kerana segelintir wanita tidak mematuhi hukum syarak yang telah dinyatakan dalam ayat suci Al-Quran. Kesannya, amalan-amalan baik tidak akan diterima oleh Allah seperti bersedekah, menghulurkan bantuan, mengaji Al-Quran.
Jadi, sebagaimana baiknya bersedekah tetapi mereka tak melaksanakan tanggungjawab menutup aurat, maka Allah akan murkanya. Kesimpulan yang kita boleh dapat adalah kita mestilah memakai pakaian yang sopan agar dipandang mulia oleh masyarakat. Kesan yang seterusnya, kita beralih kepada aspek agama Islam adalah menunaikan solat tidak diterima Allah. Perkara ini boleh dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW. Tidak diterima solat wanita dewasa kecuali yang memakai himar, iaitu tudung. Maka pemakaian yang cenderung ke arah maksiat akan mendapat dosa yang tinggi sehinggakan Allah murka baginya. Akibatnya, kehidupan kita akan dibelenggu kesesatan dan iman semakin lemah tanpa pendidikan agama dan dalam jiwa. Natijahnya, kita mestilah sentiasa mempelajari ilmu agama dengan mendalam agar mendapat hidayah Allah suatu hari kelak. Perkara ini juga akan menjurus kepada perbuatan zina atau maksiat kerana menarik perhatian pandangan lelaki dan mencabar hawa nafsu mereka. Saya pernah dengar satu kisah di mana Rasulullah SAW bersama Asma, iaitu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu bahawasanya Asma bin Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah dengan pakaian yang nipis. Lantas daripada itu Rasulullah terus berpaling muka dia daripada memandang Asma tersebut. Dan Rasulullah berkata, "Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid iaitu akil balik, maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini," sambil beliau menunjukkan wajah kita dan juga tapak tangan kita. Kesan seterusnya adalah kepada hidupan masyarakat. Antaranya, masyarakat kita akan berpecah belah dan tiada persefahaman antara kita antara satu sama lain. Disebabkan oleh hilang kepercayaan, tak menghormati nilai-nilai murni. Mereka lebih mudah bersengketa berbanding berbincang dengan menyelesaikan satu masalah yang wujud. Contohnya apabila seorang menegur tentang pendedahan aurat yang berlebihan je, pemakaian mereka menyebabkan iman lemah akan terasa tercabar sehingga berlaku pergaduhan. Mereka menganggap ibarat macam jaga tepi kain orang lah, lebih kurang. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih mengutamakan diri berbanding orang sekeliling. Kehidupan bermasyarakat turut akan menjadi bagai aur dengan tebing kerana masyarakat lebih suka hidup dengan cara mereka sendiri dan susah mendapat pendapat orang lain disebabkan hati dan jiwa mereka yang telah rosak imannya. Tamsilnya, tiada lagi hidup bermufakatan seperti isu tolong-menolong, bak kata orang bijak pandai, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerana dengan cara pemakaian ni je boleh menyebabkan orang terjerumus dalam pergaduhan dan fitnah memfitnah. Wallahu alam. Saya teruskan kepada Cik Alisa. Terima kasih Cik Aisyah atas penerangan itu tadi, sangat menjawab persoalan saya. Baiklah, kita teruskan sesi forum kita ini dengan beberapa persoalan yang lebih mendalam supaya para penonton kita lebih mendalami dan memahami tajuk yang kita bahaskan sekejap tadi. Baiklah, baru-baru ini semua ahli perniagaan ataupun peniaga berlumba-lumba untuk menyelitkan unsur-unsur Islam dalam pakaian mereka untuk jadikan tarikan para pembeli. Fenomena ini dapat dilihat apabila pertunjukan Fashion Malaysia seperti Islamic Fashion Festival pada tahun 2019. Jadi, saya mempersilakan panel pertama kita untuk memberi penerangan yang lebih mendalam tentang isu tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara kita, Alice sekali lagi. Jadi, saya akan kupaskan isu ini dengan lebih mendalam dengan menggunakan hadis-hadis yang pada zaman kini. Okey, so banyak hadis-hadis yang telah digunakan pada zaman kini untuk dikaitkan agama dengan fashion disebabkan oleh timbulnya persoalan terhadap pemakaian tersebut seperti Islamic Fashion Festival pada tahun 2019. Jadi saya akan kupaskan isu ini. Secara umumnya, manusia tidak pernah berhenti mengejar arus kemodenan dalam bidang sains dan juga teknologi. Jadi dunia fashion ini juga turut menerima tempias arus kemodenan dan kemajuan dunia. Jadi kita dapat dinafikan wanita dan fashion tidak dapat dipisahkan.
Betul? Jadi namun begitu, kita melihat masih banyak lagi individu yang beragama Islam di luar sana yang masih belum memahami kefahaman agama dan mengenal syariat Islam dengan lebih baik. Falsafah Islam juga jauh beza dari segi pendapat. Di barat, mereka berpakaian yang kemas dan berprotokol dengan dapat dilihat lebih maju ke hadapan. Jadi hal ini membuatkan masyarakat Islam, hamba berislam semua semakin terikut-ikut cara pemakaian yang datang daripada pihak luar. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, apabila seseorang tersebut sudah hilang akan sifat malunya, maka lakukanlah apa yang disuka. Termasuk dalam hadis apa yang saya sebut tadi, wanita yang hilang sifat malunya kerana sanggup berpakaian seksi dan ketat demi mengikut peredaran zaman. Begitu juga dengan lelaki Muslim yang sanggup membuang atau mengetepikan pakaian yang lebih Islamik dengan cuba berpakaian menyerupai suatu bangsa seperti bangsa Barat kerana beranggapan pemakaian suatu bangsa tersebut lebih ke hadapan. Jadi, adakah perlu maupun wajib bagi para wanita berfashion? Jawapannya semestinya tidak. Sudah terang lagi bersuluh, isu yang dibincangkan tidak wajar bagi umat Islam untuk berfashion sebegitu yang berkehadapan dengan falsafah Barat. Mengikut mazhab Syafi'i, aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Sesungguhnya, Islam tidak melarang wanita untuk berfashion, malah mengharuskan para wanita itu untuk menghiasi diri mereka dengan lebih lawa. Tetapi perlulah berpada-pada. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Berdasarkan riwayat Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi. Rasulullah juga pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala itu indah. Dia cinta akan keindahan. Mengikut hadis riwayat Islam. Dengan itu, wanita perlulah bersederhana dalam berfashion sekaligus menjaga aurat mereka kerana berpakaian kemas menunjukkan identiti seseorang Muslim yang sewajarnya. Jadi, dengan itu, tegasnya saya di sini harus diingat bahawa melakukan hal itu jangan sampai hilangnya jiwa dalam menjaga kehormatan dan keaiban mereka. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada moderator, Saudari Elisa. Jadi saya akan sambungkan forum ini kepada Saudari Elisa. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan daripada Saudari Fatin Syafinas. Sedikit rumusan yang saya dapat simpulkan adalah Islam tidak pernah menghalang kita untuk berfashion, tetapi mestilah tidak secara berlebihan sehingga menunjukkan aurat sendiri. Kita ingatlah bahawa sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleha, menjaga identiti dan maruahnya. Baiklah, seterusnya ada sesetengah orang mengatakan hukum berfashion ini harus malah fahaman orang lain mengatakan ianya haram. Apakah pandangan awak, Cik Alisa? Baiklah, fashion memang diharuskan. Islam tidak melarang kita untuk berfashion. Jika berpakaian selekeh, tidak berfashion, barangkali ramai yang ingin menjauhkan diri daripada kita. Dalam Al-Quran tercatat, dan katalah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara keaibannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan humur iaitu jilbabnya ke dadanya. Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Jika dilihat, fashion bertudung kebanyakannya pendek di bahagian dada, labuh di bahagian belakang. Tapi Allah memerintahkan yang sebaliknya. Trend terkini ada juga manusia yang memakai tudung sebagai syarat sehingga menampakkan bahagian leher dan juga cuping telinga padahal mereka tahu itu aurat mereka.
Perkara ini dilihat sebagai perbezaan wanita Islam dengan wanita rahib. Takut-takut kalau kita berpakaian seperti fashion itu, ia akan menjadikan kita termasuk dalam kalangan yang tidak sepatutnya. Seperti mana hadis Nabi, barang siapa yang meniru sesuatu kaum, maka ia termasuk dalam kalangan mereka. Rata-rata gadis-gadis kini menggayakan pelbagai fashion, dari tudung bawal ke selendang dan juga ada yang berpakaian turban. Ada juga pakaian yang menutup keseluruhan aurat tetapi tidak dipandang manis. Contohnya, fashion pakaian yang sedang hangat ialah crop top dan kain skirt satin. Crop top adalah salah satu fashion yang sangat tidak manis dipandang kerana seakan-akan wanita bertudung tetapi memakai pakaian dalam di bahagian luar baju. Skirt satin pula menampakkan bentuk tubuh kaki. Maafkan saya. Pakaian seperti ini boleh mendatangkan fitnah sehingga orang lain boleh membayangkan bentuk tubuh badan individu itu. Ingin kelihatan cantik tak salah dan itu adalah lumrah manusia, lebih-lebih lagi golongan hawa seperti kita. Terkenang kata-kata Ustaz Don Daniel yang menyatakan, lilitlah tudung apa yang kamu nak pakai asalkan tutup bawah paras dada. Pakailah baju berjenama apapun asalkan longgar dan tidak menampakkan susuk tubuh badan. Kerana Islam itu memelihara kaum wanita. Akhir kata, berjibab dan menutup aurat adalah satu tuntutan kerana Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa anak perempuan apabila cukup umurnya maka mereka tidak boleh dilihat akan dia melainkan mukanya dan dua tapak tangannya sehingga pergelangan. Itu sahaja daripada saya, Tuan Moderator kita. Terima kasih Cik Arisa atas penjelasan tersebut. Okey, sedikit rumusan yang saya boleh buat adalah kita ni sebenarnya boleh nak pakai apa yang kita nak. Tudung tu kalau nak lilit 10 kali pun boleh asalkan dada ditutup. Pastikan Ya, betul. pastikan aurat kita sebagai perempuan ditutup dengan sempurna di mana yang telah dibenarkan ajnabi. Lihat seperti yang telah dijelaskan banyak kali oleh panel-panel kita iaitu tapak tangan hingga pergelangan dan muka. Akhir sekali, soalan ini ditujukan kepada panel ketiga kita, Cik Aisyah. Ramai wanita di sini nak tahu apa kesan yang akan kita dapat jika kita tak patuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti memandang rendah tentang aurat sendiri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menerangkan persoalan yang bermain di fikiran pengerusi kita dan juga kaum hawa di sini, di mana apa kesan yang kita akan dapat jika menutup aurat dengan sempurna bagi setiap wanita. Jelas apa yang saya nak beritahu ini adalah ia dapat menimbulkan kekeliruan dan kepincangan dalam konteks tata cara berhias yang dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini kerana ianya akan menambahkan kekeliruan kepada umat Islam sendiri dalam menutup aurat dan berhias, malahan turut menimbulkan kesan buruk yang lebih besar iaitu membangkitkan syahwat lelaki apabila sebahagian tubuh wanitanya dipamerkan. Menurut aurat dan berhias sebenarnya mendisiplinkan seorang wanita bagi melindungi tubuh badannya yang sering menjadi bahan nafsu lelaki yang tidak takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan membentuk diri berakhlak mulia. Bukan itu sahaja, ianya juga menjaga kehormatan wanita walaupun memberi sedikit bebanan kepada si pemakai namun ia tidak memberikan sebarang kemudaratan. Pensyariat Islam datang melalui Al-Quran dan Al-Sunnah dan dimurnikan lagi dengan disiplin-disiplin ilmu. Sesungguhnya datangnya syariat ini berpaksikan maqasid syariah dan bukan sia-sia yang datang satu pun dari Allah. Namun dengan erti menjaga mereka dari kerosan dan asasnya didorong oleh nafsu. Di dalam kitab Muhtasar Tafsir Ibnu Kathir mencatatkan ianya bermaksud tak boleh memperlihatkan perhiasan kepada ajnabi kecuali apa yang tak boleh ditutupi. Berkata Ibnu Kathir, yang boleh dilihat oleh ajnabi adalah wajah dengan tapak tangan saja. Seperti mana saya cakapkan tadi. Jadi, mafhum dari ayat surah
Al-Ahzab ayat ke-59 dan hadis Asma, ulama telah bersepakat bahawa keseluruhan badan adalah aurat dan daripada mereka telah berkata kecuali telapak tangan dan wajah. Namun Abu Hanifah telah menambah kakinya iaitu dari buku lali sehingga tumit adalah bukan aurat. Secara logiknya yang kita boleh fikir, wajah itu mampu menjadi aurat apabila timbulnya fitnah ke atas wanita tersebut kerana wajahnya yang terlalu cantik, yang terlalu lawa untuk dilihat dan mampu menjadi fitnah ke atas dirinya dan juga ke atas lelaki ajnabi. Dan mengikut setengah pendapat ulama, wajah adalah fitnah yang paling besar. Yang itu saya sokong juga. Apabila kita tak menjaga aurat, ia menyemai benar-benar riak dan fakar dengan diri sendiri akibat kecantikan yang daripada hasil tabarruj. Dengan itulah dapat menimbulkan sikap melebih-lebihkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Jadi, wanita tidak dihalang menggunakan alat solek kerana ia termasuk dalam konteks menjaga kecantikan, kekemasan diri kita. Namun terdapat batasan yang mesti dijaga iaitu dalam keadaan yang bersih dan cantik secara semula jadi. Penggunaan alat solek yang melampau-lampau adalah dilarang kerana ia menarik perhatian lelaki yang bukan mahram kepada kita. Hal ini seperti memakai wangi-wangian yang begitu kuat sehingga lelaki yang berada berdekatan dengan kita merasa asyik dengan keharuman yang ada pada badan wanita tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kamu tetap diam di dalam rumah kamu dan janganlah kamu berkelakuan dalam berhias sebagaimana yang dilakukan oleh wanita jahiliah terdahulu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Kesan seterusnya mendatangkan fitnah kepada para wanita ke arah penzinaan. Selain pemakaian yang harus yang mematuhi garis panduan syariah, maka perilaku juga mestilah terjaga dari sebarang unsur yang menarik perhatian orang yang bukan mahramnya. Ia mendorong ke arah perkara yang menghampiri zina. Antaranya ialah wanita yang memakai gelang kaki. Kemudian mereka menghentak-hentakkan kakinya bagi memperdengarkan kepada lelaki di sekeliling perhiasan terdapat di kakinya. Itu adalah salah satu perhiasan yang boleh kita katakan tak patut kita contohi. Ia dilakukan oleh wanita di zaman jahiliah dulu. Dalam firman pernah berkata, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dari situ saya nak cakap, kalau kita pakai perhiasan boleh, tapi janganlah sampai menunjuk-nunjuk. InsyaAllah dengan ulasan yang saya bagi dapat membantu kita semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Aisyah atas penerangan tersebut. Baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang telah mengulas persoalan yang bertujuan untuk membuatkan para penonton kita lebih faham tentang tajuk kita sebentar tadi. Baiklah, tibalah sesi yang para penonton sangat suka. Kita akan menjawab beberapa soalan yang ditujukan oleh sekian para penonton kita. Baiklah, saya akan bacakan soalan pertama. Soalan pertama berbunyi, walaupun dedah aurat, diri masih menjaga maruah dan tidak melakukan perkara senonoh. Saya serahkan soalan ini kepada Cik Aisyah. Okey. Walaupun dedah aurat tapi boleh diri masih menjaga maruah dan melakukan perkara tak senonoh. Okey. Janganlah kita nilai daripada luaran seseorang. Kita don't judge a book by its cover lah. Walaupun tidak memakai tudung, saya tetap masih menjaga solat lah maksudnya kan. Jadi bagi saya, adakah kita ni akan mendakwa diri kita mempunyai hati yang suci, iman yang tinggi ke, dan kononnya ia sudah cukup lah menjamin maruah kita ni tanpa perlu menutup aurat. Jadi tetapi adakah korang semua berani menjamin bahawa semua lelaki ajnabi yang melihat aurat kita mempunyai hati suci dan iman yang tinggi macam korang? Tidak. Jadi, Semestinya tidak. Tidak mungkin. jadi langsungkah mereka tak memberi kesan dan tidak membangkitkan nafsu serakah mereka yang berada di hadapan mereka?
Jadi perlu diberi kefahaman bahawa kewajipan wanita menutup aurat bukanlah semata-mata untuk menjaga maslahat dan maruah pihak wanita itu je. Tetapi maslahat yang lebih besar adalah menjaga masyarakat yang berada dekat sekeliling kita, yang supaya kita tak menimbulkan fitnah disebabkan oleh budaya mendedahkan aurat. Jadi betapa banyaknya kes-kes jenayah, rogol dan cabul berpunca daripada wanita sendiri sebenarnya yang mempamerkan tubuh badan mereka yang terdedah di hadapan halayak lelaki. Maka seharusnya kita perlulah tutuplah aurat, bukan sekadar untuk kita je, tapi juga untuk kemaslahatan kepada orang sekeliling kita. InsyaAllah. Cik Alisa. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan tadi. Saya berharap jawapan yang telah diberikan oleh Encik Aisyah dapat menjawab soalan para penonton kita tadi. Okey, baiklah, semasa ahli panel kita menjawab, saya mendapat soalan kedua daripada para penonton kita tadi. Baiklah, saya akan bacakan soalan tersebut. Apakah pandangan Tuan Renal tentang orang yang tidak bertudung tetapi masih sembahyang? Baiklah, saya serahkan soalan ini kepada Cik Alisa. Dipersilakan. Jadi saya akan jawab pendek saja ya. Rasanya kita dah kesentukan masa. Okey. Pada pendapat saya, perempuan yang tidak memakai tudung tapi bersembahyang lebih baik daripada perempuan yang memakai tudung tetapi meninggalkan solatnya. Kerana awal-awal perkara yang akan ditanyakan di kubur adalah tentang solat. Jadi, alang-alang kita dah menjalankan kewajipan utama dalam Islam, iaitu menutup aurat, apa salahnya jika kita berubah ke arah penjagaan aurat pula? Okey, Itu sahaja. daripada jawapan tadi, saya berharap jawapan tersebut boleh menjawab soalan para penonton kita tadi. Okey, disebabkan kita kesuntukan masa, saya ambil ini sebagai soalan terakhir kita pada hari ini. Okey, soalan seterusnya berbunyi, apakah suara perempuan itu aurat? Baiklah, saya serahkan soalan ini kepada Cik Fatin Syafinas. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi saya akan menerangkan tentang pendapat saya, pendapat ramai ulama tentang soalan itu. Jadi semestinya ramai orang yang tertanya-tanya, adakah suara perempuan itu aurat? Betul kan? So, jadi saya akan kupaskan benda ini. So, suara perempuan menurut pendapat ramai ulama, suara perempuan itu tidak dikira sebagai aurat kerana para sahabat sendiri mendengar suara isteri-isteri Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari hukum-hukum agama. Tapi diharamkan mendengar suara yang berbentuk lagu dan juga berbentuk irama sekalipun baca Al-Quran kerana risau dan khawatiri ia akan menimbulkan sebarang fitnah. Jadi oleh itu saya boleh buat kesimpulan di sini bahawa suara perempuan menjadi aurat apabila ianya dilakukan sama ada dengan nyanyian ataupun sekali bacaan Al-Quran di hadapan lelaki yang ajnabi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Fatin. Saya berharap jawapan tadi dapat menjawab soalan si penanya tadi. Maka jadi sudah tibalah ke penghujung sesi forum kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, sedikit rumusan yang saya boleh buat adalah betapa pentingnya kita untuk menutup aurat. Betapa berharganya badan kita di mana menambangkan sama ada kita ini menjaga kehormatan diri atau tidak. Kita sebenarnya boleh mengikut fashion moden zaman kini, tetapi sebagai umat Islam, kita mestilah ada tanggungjawab untuk mematuhi segala perintah Allah, betul? Kerana dialah yang mempunyai bumi tempat berteduh kita ini. Mungkin ada yang tertanya, saya memang nak konsisten patuhi arahan Allah, tapi saya tak mampu. Okey, beginilah caranya. Dalam Al-Quran ada berkata, rujuk ayat Allah yang berbunyi inna solata tanha anil fahsya wal munkar, yang bermaksud sesungguhnya solat itu akan mencegah pada perbuatan mungkar dan juga perbuatan keji. Kita jaga solat insya-Allah semua akan ikut.
Sebenarnya wajib solat ini sama sahaja. Sebenarnya wajib tutup aurat ini sama saja wajibnya seperti solat 5 waktu. Cuma kita sahaja yang merasakan dua perkara tersebut bukan sesuatu yang sama penting. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita mestilah menutup aurat dalam memperagakan fashion kita. Memang sukar untuk kita mengubah diri kita ke arah lebih baik, tetapi masih perlu terlambat lagi untuk menuju ke arah jalan yang benar. Dengan niat yang betul dan beristiqomah, insya-Allah Allah akan memudahkan segala urusan dunia kita demi menggapai syurga di akhirat kelak. Alhamdulillah, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang anggun lagi kami acara ini kerana Sama-sama. membicarakan tajuk forum kita tentang fashion dan aurat pada hari ini. Saya berharap forum ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu yang baharu kepada para hadirin tentang fashion dan aurat. Sedang hadirin yang saya hormati sekalian, tanam sirih dalam taman, gali lubang untuk diperigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Saya mewakili kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar dan para penonton kerana mengikuti rancangan forum kita pada hari ini. Izinkan kami untuk mengundur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.